Kehidupanku sebelum memasuki sekolah menengah adalah sama dengan kehidupan kanak-kanak yang lain. Kehidupanku gembira, aku mempunyai ramai rakan dan kenalan. Aku juga mendapat keputusan yang cemerlang bagi melayakkan aku untuk memasuki sekolah idamanku. Namun, apa yang tidak ku ketahui ialah aku bakal menghadapi episod hitam dalam hidupku. Hanya kerana latar belakang keluarga aku yang tidak seberapa. Lisa dan Lina yang terkenal dengan sikap sombong mereka sedang duduk di kafe makanan berdekatan sekolah. Aku dengar ada pelajar baru masuk sekolah kita hari ini. Dari mana pula kau dapat berita ni? Ceritalah lagi. Aku nak dengar. Berita tu aku dengar pelajar lain cerita. Tapi aku tahu dia masuk sekolah ni atas ihsan dari guru. Dan dia pelajar miskin. Ketika itu, Alisa dan Lina saling bertukar senyuman. Senyuman yang hanya mereka sahaja memahaminya. Dalam fikiran mereka, ligat memikirkan permainan untuk menyambut kedatangan pelajar baru itu. Kau tak rasa terus sangat ke apa yang kita buat ni? Alah, benda biasa ni. Kau tak perlu risaulah. Macam kita tak pernah buat sebelum ni. Kau nak tolong atau tak ni? Okey, kalau begitu, aku bantu. Aku percaya dia takkan berani mengadu dengan cikgu. Dua insan yang merasakan diri mereka lebih berkuasa mula bertindak tanpa memikirkan hati kecil seseorang. Dia datang weh! Jomlah! Korang yang lain, senyap! Kalau bagi tahu cikgu, siaplah korang! Dengan wajah kehairanan, Ain masuk ke kelas dengan perlahan. Ain hairan melihat rakan sekelasnya. Ada yang memandangnya dengan riak simpati dan ada juga yang melakarkan senyuman sinis. Kenapa semua pandang aku ni? Ada sesuatu dekat baju aku ke? Sampai sahaja di tempat duduknya, barulah dia faham maksud pandangan yang disajikan sebentar tadi. Dia melihat meja yang dihiasi dengan perkataan budak miskin, hodoh dan kata cemuhan yang lain. Tidak lupa dengan bukunya yang sudah koyak rabak. Dia mengeluh perlahan hari pertama yang penuh dengan kejutan. Ain mengambil keputusan untuk keluar dari kelas itu. Woi, budak miskin. Kau nak mengadu dekat cikgu ke? Jangan haraplah cikgu nak dengar aduan kau. Iman yang terkenal dengan sifat pendiam hanya memerhati tindak tanduk rakan sekelasnya itu. Namun, dalam diam terselit rasa simpati dan empati yang membuatkan dia ingin membantu gadis malang itu. Ain mengambil keputusan untuk duduk di situ. Hatinya remuk dan perasaan sedih menguasai kotak emosinya ketika ini. Hina ke lahir dari keluarga yang bukan kaya? Tidak lama itu, Ain menoleh ke sebelah kiri. Terlihat susuk tubuh remaja perempuan seumur dengannya sedang duduk bersendirian. Kemudian, mata mereka bertembung. Remaja perempuan itu hanya menatap kosong Ain yang jelas kehairanan sebelum mendekati Ain. Kau buat apa dekat sini? Kena bully juga ke? Macam mana awak tahu? Rasanya tadi saya tak nampak pun awak dalam kelas yang sama dengan saya. Engkau ni tak pandai sorong masalah. Dari riak muka tu pun aku dah tahu. Kita dua ni sama je. Kau pelajar baru ke? Hari ni hari pertama saya di sini. Tak sangka pula sambutan pelajar baru macam ni. Aku nak pesan ni. Kau kalau nak hidup lama dekat sini, kau perlu jadi kuat. Jangan tunjukkan yang kau lemah. Kalau kau duduk diam je macam ni, jangan haraplah diorang tu nak lepaskan kau. Kau perlu pandai bawa diri dan jangan silap ambil pilihan. Lagi satu, jangan jadi macam aku. Selepas sahaja berkata sedemikian, pelajar misteri itu beredar dari tempat duduk mereka. Ain masih tertunduk mencerna setiap baik kata yang diucapkan oleh gadis itu.
Dia mengangkat wajah kembali sebelum menoleh ke sisi. Ternyata gadis itu sudah pergi. Pelajar baru juga ke? Aku perlu bantu dia. Aku tak sanggup hadap satu lagi kehilangan. Cukuplah. Selamat pagi, cikgu. Boleh saya masuk? Ya, boleh Iman. Masuklah. Ada apa kamu jumpa cikgu ni? Cikgu, saya datang ni ada hajat sebenarnya. Saya ingin memaklumkan bahawa rakan saya, Ain Maisarah, selalu dijadikan mangsa buli. Saya harap cikgu dapat ambil tindakan yang sewajarnya. Saya minta tolong sangat cikgu. Saya kasihan melihat Ain. Siapa yang membuli Ain tu? Dan boleh saya tahu sebabnya? Alisa dengan kawannya, cikgu. Tentang sebab pula, saya tidak berapa pasti, cikgu. Tapi, Alisa selalu beritahu yang Ain tu pelajar miskin dan tidak layak untuk duduk bersama rakan-rakan yang lain. Baiklah kalau begitu, kamu boleh balik ke kelas sekarang. Tentang hal Ain nanti cikgu uruskan. Baik, cikgu. Terima kasih. Saya harap sangat cikgu dapat membela nasib Ain. Hesh, macam-macam lah. Aku bukannya guru disiplin pun. Banyak lagi perkara penting aku nak uruskan ni berbanding hal pelajar. Pada ketika itu, Cikgu Halim telah mendengar segala perbualan antara Iman dengan Cikgu Kerti. Dia juga turut tidak menyangka dan kecewa dengan respon yang diberikan oleh rakan sekerjanya itu. Pelajar mula berpusu-pusu keluar dari makmal itu. Ain juga turut mengemaskan barangnya dan ingin melangkah keluar. Semasa mereka ingin keluar, sekali lagi episod hitam itu berlaku. Semua keluar. Tinggalkan budak miskin ni. Sebaik sahaja makmal yang tadi riuh bertukar menjadi sepi. Alisa dan Nina mula mendekati Ain sebelum tudungnya ditarik kasar. Paslah. Kau diam. Kau tahu tak? Kau memang tak layak pun sekolah di sini. Kau tak layak pun ada kawan. Siapa je yang sanggup berkawan dengan kau? Miskin, hodoh, perangai pula pelik. Kau bercakap sendiri dekat belakang dewan kan? Sah kau gila. Alisa, jomlah weh sebelum orang nampak kita tengah sini. Tolong. Sesiapa pun dekat luar, tolong saya. Buka pintu ni. Cikgu Halim yang kebetulan melalui kawasan makmal itu terhenti ketika mendengar suara meminta tolong. Dia segera mencari arah punca suara itu. Cikgu Halim mendapati ada satu makmal yang terkunci dari luar. Segera tombol pintu dipulas dan pintu dikuak dari luar. Astaghfirullahalazim. Cikgu Halim dan Ain berjalan menuju ke bilik guru. Namun, perjalanan mereka terhenti seketika. Cikgu Halim meminta Ain menunggu sebentar di kerusi yang berdekatan dewan itu sebelum mereka berdua bergerak ke bilik guru. Sedang ralik Ain merenung sepasang kasut sekolahnya, tiba-tiba dia didatangi seseorang. Kau kena buli lagi ke? Kan aku dah suruh kau jadi kuat. Jangan jadi macam aku. Lawan mereka. Apa hak mereka untuk menindas orang seperti kau? Seperti kita? Saya takut nak lawan diorang. Bagi saya, biarlah apa yang mereka nak buat pun. Saya tak ada kuasa nak lawan diorang. Saya ni hanya pelajar miskin yang masuk ke sekolah ni atas lisan guru. Kau salah, Ain. Menjadi pelajar kaya ni bukan laluan untuk menindas orang lain. Dan menjadi pelajar miskin juga bukan menjadi asbab untuk dilayan sebegini. Tolonglah Ain, beritahu cikgu tentang semuanya. Bebaskan diri kau dari semua ni. Untuk bantu bebaskan aku. Aku takkan bebas selagi pelajar pembuli tu masih berseronok dengan dunia mereka. Cikgu Halim memanggil Ain. Secara tidak langsung menghentikan perbualan Ain dengan pelajar misteri itu.
Ain menoleh kembali ingin melihat pelajar misteri itu. Namun, tempat di sebelahnya sudah kosong. Kamu bercakap dengan siapa? Cikgu nak kamu jujur dengan cikgu. Sejak bila kamu dibuli dan sebab apa kamu dibuli? Beritahu cikgu semuanya supaya cikgu boleh ajukan perkara ini kepada pengetua. Ain yang pada mulanya ingin menidakkan perkara tersebut terhenti niatnya. Dia kembali teringat pesanan pelajar misteri itu. Betul, inilah masanya untuk aku ubah semua ini. Sampai bila aku penolak episod hitam ini? Setelah mendapat keizinan, barulah langkah kaki dibuka. Assalamualaikum Tuan Pengetua. Waalaikumsalam Cikgu Halim. Ya, ada apa Cikgu? Saya ada perkara penting yang hendak diberitahu kepada Tuan Pengetua. Pelajar saya yang bernama Aiman Sarah kebelakangan ni sering menjadi mangsa buli oleh rakan sekelasnya yang lain. Kenapa Cikgu baru maklumkan kepada saya? Perkara ini bukan perkara yang remeh. Ia berkaitan kesihatan emosi pelajar kita. Tentang perkara tu, sebenarnya rakan sekelas Ain iaitu Iman sudah memberitahu Cikgu Kerti terlebih dahulu. Namun, Cikgu Kerti tidak menghiraukan perkara itu dan hanya membiarkannya. Kali ini saya rasa lebih baik jika saya yang kemukakan hal ini kepada Tuan. Baiklah, saya akan berjumpa dengan Cikgu Kerti. Tindakan Cikgu Kerti itu sangat tidak wajar. Baik Tuan, saya minta diri dulu. Terima kasih. Bagaimana kamu menilai diri kamu sebagai seorang guru? Soal kebajikan anak murid kamu pun kamu anggap perkara yang remeh sahaja, Cikgu Kerti? Saya kecewa dengan sikap kamu. Saya minta maaf Tuan. Saya tidak sangka Alisa dan rakannya boleh mengambil tindakan sedemikian. Sebagai seorang cikgu, kamu perlu peka tentang hal pelajar kamu. Jangan tunggu perkara itu menjadi semakin teruk barulah kamu hendak mengambil tindakan. Perkara yang kamu anggap remeh itu kadang-kala menjadi satu perkara yang besar buat mereka. Perkara buli tidak patut diambil mudah. Buli bukan sahaja bermaksud mencederakan fizikal seseorang, namun penderaan emosi juga turut dianggap sebagai buli. Kita sebagai keluarga Malaysia perlu sama-sama menjaga antara satu sama lain. Saya minta maaf Tuan. Saya rasa bersalah dengan pelajar saya. Kini, saya sedar kesilapan saya. Gagalnya aku untuk membela nasib anak muridku. Cikgu perlu minta maaf kepada pelajar berkenaan, bukan kepada saya. Tentang si pelaku itu, saya akan ambil tindakan sewajarnya. Cikgu perlu ingat peristiwa lalu yang berlaku. Ambil iktibar dari kejadian itu. Saya tidak mahu perkara yang sama berulang kembali. Baik Tuan, saya minta maaf telah kecewakan Tuan. Kini, Ain Maisarah boleh menarik lafaz lega. Ketakutan yang dialaminya dahulu kini tiada. Peristiwa hitam yang sering menghantuinya kini sudah tamat. Alisa dan rakannya telah diambil tindakan yang sewajarnya. Mereka telah dipindahkan ke sekolah yang lain atas arahan daripada pihak atasan sendiri. Namun, ada hal yang masih berlegar di fikiran gadis ini. Tidak lain, tidak bukan, berkaitan gadis misteri itu. Hei, tunggu. Awak nak ke mana? Duduklah sini dulu. Sebenarnya, saya dah nak cakap sesuatu dengan awak. Ada apa? Saya nak cakap terima kasih atas nasihat yang selalu awak berikan. Setiap hari, kata-kata semangat awak lah yang kuatkan saya untuk tetap bertahan. Dan disebabkan awak lah, saya berani untuk berpihak kepada keadilan. Ain, aku yang patut berterima kasih pada engkau. Sebab sekarang ni aku dah tenang. Aku bahagia tengok kau sudah bebas. Alangkah indahnya kalau dulu aku pun rasa perasaan yang sama. Tapi tidak mengapalah. Aku yakin ini yang terbaik untuk aku. Dahulu, maksud awak? Tak ada apalah, lupakan je. Aku nak pergi dah ni. Kau jaga diri baik-baik tau. Aku harap kau sentiasa tabah untuk hadapi liku-liku kehidupan yang lain. Dan jangan putus asa untuk kejar cita-cita kau. Jadilah seorang guru yang baik dan prihatin kepada muridnya. Ajar dan didiklah mereka untuk hormat menghormati
tanpa kira perbezaan yang ada. Aku pergi dulu. Jumpa dekat sana pula ya. Gimana? Bagi tahu nama awak dulu. Aku Adlina. Ain termenung sendirian. Kata-kata Adlina tadi seakan-akan membawa maksud yang tersirat. Senyuman itu juga turut membawa makna yang tersembunyi. Kuat hatinya mengatakan sedemikian. Jauh termenung. Masih teringatkan kisah dulu? Tak ada apa-apa lah, Iman. Saya terfikir Adlina. Awak kenal Adlina? Berkaitan hal itu, saya ada sesuatu nak beritahu Ain ni. Saya harap Ain tenang ya. Iman ni janganlah serius sangat. Awak buat saya takut lah. Sepanjang kejadian buli tempoh hari, saya perasan yang kadang-kala awak sering bercakap sendirian di sini. Seperti sedang berborak dengan seseorang. Memang saya berborak pun. Saya berborak dengan Adlina. Awak tak perasan ke? Ain, saya nak tanya ni. Adlina tu gadis ni ke? Iyalah Iman. Inilah Adlina yang saya selalu berbual dekat sini. Sebenarnya, Adlina ni bekas pelajar di sini. Sebelum Ain pindah ke sini lagi. Adlina ni seorang yang pendiam dan tidak bersosial dengan rakan-rakan lain. Akan tetapi, dia tetap menjadi pelajar pilihan guru-guru di sini. Sehinggalah satu peristiwa berlaku. Disebabkan hal itu, Adlina juga turut menjadi mangsa buli. Dia dibuli dengan sangat teruk sehingga sempat mengalami kemurungan. Dan tidak lama selepas itu, dia meninggal dunia. Meninggal dunia? Iman, awak jangan bergurau lah. Saya selalu berborak dengan Adlina dekat sini. Betul Ain, dia dah tiada. Tempat inilah yang menjadi tempat terakhir dia di sini. Dan mungkin sebab itu, awak selalu terjumpa dia di sini. Tentang hal itu, hanya dia yang lebih tahu. Adlina seorang pelajar harapan dan menjadi kebanggaan guru-gurunya disebabkan oleh sifat kepimpinan yang ada dalam dirinya. Namun begitu, dia tidak disenangi oleh rakan pelajar, terutamanya pelajar nakal, kerana apa sahaja aktiviti tidak sihat mereka akan sampai ke pengetahuan cikgu. Mereka menyangka semua itu berpunca daripada Adlina. Adlina kerap menerima mesej yang berbaur ugutan, namun dia hanya menghiraukan mesej tersebut. Baginya, segala tindakan yang diambilnya itu merupakan sebahagian daripada tanggungjawabnya sebagai pemimpin, sehinggalah satu peristiwa segalanya berubah. Selama ini, laporkan kepada cikgu kan? Jangan risau. Aku pun sudah hebatkan berita tidak baik tentang kau di sekolah. Dan sekarang ni, semua orang tak percaya kau. Semua orang benci kau. Oh, satu lagi. Aku juga tahu rumah dan tempat kerja kau di mana. Jumpa nanti. Adlina terpempan. Mesej yang diterima kali ini entah mengapa mengganggu fikiran Adlina. Sudah beberapa hari dia mengasingkan diri dan tidak hadir ke sekolah. Dia takut untuk berhadapan dengan semua orang. Entah berita apa yang disebarkan pelajar nakal itu. Dia juga turut berasa risau, gelisah jika perkara yang tidak diingini berlaku. Dia risau akan keselamatan keluarga dan dirinya. Kenapa berkerut sahaja muka you ni, Adlina? You ada masalah ke? Tak ada apalah, Miss. Saya ni risaukan keluarga dekat rumah je. Takut tak sempat jumpa pula. Jangan mengarut. Balik nanti you boleh jumpa mereka.
cepat urus stok tu, lepas tu kita tutup kedai. Baiklah, Miss. Betul you tak mau tumpang. Ya, betul, Miss. Lagipun, dekat je rumah saya dari kedai ni. Saya boleh balik sendiri. Dalam perjalanan Adelina ke rumahnya, satu peristiwa hitam berlaku. Peristiwa yang menghadirkan rasa tertekan yang melampau telah berlaku. Adelina, si pelajar harapan. Pelajar yang telah memecahkan tembelang kita ada di sini. Aku suka dengan sifat kepimpinan kau. Tak takut kan dengan ugutan kami? Mesej kami yang sebelum ni pun kau buat tak indah saja. Tindakan korang tu memang salah. Kalau aku tak buat, memang sampai bila-bila lah korang tenggelam dengan dunia korang. Setakat ni saja kami bagi peluang dekat kau. Oh, dan aku nak minta maaf. Jadikan kau mangsa polis selama ni Belum sempat Adelina membalas kata-kata itu, kepalanya dipukul kuat dengan benda tumpul. Dia rebah kerana hentakan yang kuat itu. Sebelum dia menutup mata, dia mendengar kata-kata terakhir dari mereka. Selamat jalan mangsa buli. Itulah pengakhiran insan yang bernama Adelina. Dia tewas di dalam sangkar permainan manusia. Sentuhan di bahu Ain menyentaknya ke alam realiti. Dia terkedu dan kelihatan sukar untuk menerima kenyataan. Kau kena bully juga ke? Bebaskan diri kau untuk bebaskan aku. Jangan jadi macam aku. Aku pergi dulu. Kini saya faham Adelina. Selesai bacaan Yasin, Ain mula mendadahkan tangan untuk berdoa dan disedekahkan kepada Adelina. Dia kemudiannya termenung melihat nama yang tertera di situ. Adelina binti Abdullah. Rakannya yang sering memberikan kata-kata nasihat kepada dia. Seorang yang kelihatan tenang, namun di masa lalunya turut mengalami penderitaan. Terima kasih, Adelina. Nasihat awak akan sentiasa saya ingat sampai bila-bila. Terima kasih kerana sentiasa menjadi kekuatan saya walaupun hanya seketika. Terima kasih. Semoga awak tenang di sana. Langkah kaki dibawa melangkah ke pintu keluar tanah perkuburan Islam itu. Dalam perjalanan hendak menuju ke pintu pagar itu, Ain terserempak dengan dua wajah yang dikenalinya, Cikgu Kerti dan Alisa. Ain, cikgu nak minta maaf atas kelalaian cikgu sebagai seorang pendidik. Cikgu sepatutnya perlu prihatin dengan hal anak murid cikgu. Cikgu minta maaf, Ain. Ain, aku pun nak minta maaf atas segala perbuatan aku. Aku menyesal sangat. Sepatutnya, aku sedar perbezaan kita tak kiralah dari segi agama, budaya atau sosioekonomi. Itu tak sepatutnya memisahkan kita sebagai sebuah keluarga. Aku menyesal, Ain. Dan aku minta maaf. Tak mengapalah Cikgu Alisa. Saya tak simpan dendam sama sekali. Siapalah saya untuk memberikan hukuman kepada Cikgu dan Alisa. Jauh di lubuk hati saya juga bersyukur yang kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan kita yang sekarang. Walau apapun, kita tetap keluarga Malaysia. Mereka berpelukan dan tersenyum gembira menikmati perdamaian yang ada. Kini mereka sedar, sebagai sebuah keluarga, mereka perlu sentiasa menghadirkan rasa empati, kasih sayang dan hormat menghormati antara satu sama lain, kerana nilai bahagia itu tidak tertakluk dengan banyaknya harta yang ada, namun ia tertakluk dengan cara kita menghargainya. Terima kasih, Adelina. Tenanglah di sana. Tamat.